Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pen merah, pen biru. Perempuan marah, lelaki jangan buat tak tahu. Alright. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini rasanya topik yang ramai menantikannya. Kejap buat air tadi. Kejap. Ditarik. Ustaz dah masuk. Alhamdulillah. Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ijadah. Alright, yay. Sebentar, adjust dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik Rajin yang Eliza. nantikan. Rajin Eliza. Mengaji 2 ke 3 kali sehari. Masya Allah Ustaz. Janganlah perli. Baru 2. Ustaz pagi petang siang malam Ustaz. Tak, saya tak betul dah. Teruk sangat, bahaya. Masya Allah. Ukhuwah Nanti silaturahim. Allah, nanti sampaikan salam dekat Ustaz Syed dengan lafaz Assalamualaikum. Bukan ni kalau live dengan Ustaz Syed dah. InsyaAllah. Besok malam. InsyaAllah. Dan insyaAllah kita bincang apa? Kak Jan nak tanya kepada semua yang menonton ni, korang vote, kita nak buat satu seolah-olah satu program dengan Ustaz Don, pen merah, pen biru, tapi tajuk dia kat bawah tu dia akan jadi lalai. So siapa setuju, tolong komen Allahu Akbar. Wih, kemai komen pun Allah Akbar. Islamik sangat. Tak apalah, pahala. Betul, tak salah pahala. Betul, tak salah. Tapi kemai sangat, terkejut saya. Okay, jadi malam ini insyaAllah terima kasih sangat-sangat Ustaz Don sudi bersama Kak Ajah. Ustaz Don ni super duper busy, tapi tak tahu dapat hidayah taufik daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba Ustaz Don message, saya dapat idea. So bila discuss, kita nak cerita pasal lelaki dan perempuan. Terus Ustaz Don setuju lock dan memberikan idea pen merah, pen biru. Dan memang rasanya ini antara orang yang paling suka, tak kira usia, daripada kecil sampai ke dewasa sampailah ke lanjut usia. Memang ada orang kata perempuan ni memang tak faham lah. Perempuan pula kata lelaki ni memang tak faham perempuan. Itu lebih kurang tajuk dia, tapi semestinya kita nak serah pada Ustaz sebab Ustaz mesti ada mukadimah, nak hadiahkan Al-Fatihah dan sebagainya. Silakan Ustaz. Tafadhal. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, khususnya guru-guru kita, para masyayikh kita yang banyak mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak bagi buka pintu hati kita sehingga kan kita belajar ini jadi satu benda yang seronok pada kita. Dengan yang demikian itu, rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Ustaz nak show off sikit. Apa dia? Siapa ada? Oh. Tapi macam habis bateri, pakai tak keluar pun. Jadi kita buka je lah. Itu je nak minta. Tak belakang. Macam nak tunjuk juga Ustaz ada. Ya, ada. Bagus, dia memudahkan. Bagus.
kan? Tapi orang kalau jalan sambil cakap telefon, orang kata orang gila duk cakap seorang-seorang. Tambah orang perempuan Tapi tak syok. nampak. Tapi Betul. tak nampak. Lepas tu duk cakap seorang-seorang, orang kata gila orang zaman lah 2020 ni. Tapi syok lah bila macam ni kan. Orang pun tak tahu kita syok. Kat dalam ni kita ada dua. Kan. Orang pergi Betul? kat airport. Dia, Dah dia tak boleh pergi selesa. lapangan terbang. Apa selesa betul? Dia Baik selesa. Ustaz, malam ni tajuk pen merah pen biru. Yes, Jadi okay. banyak nak So, bincang ni, jadi Ustaz buka lah dulu. tapi saya silap, saya masuk awal. Patutnya, biasanya bagi Heliza tanya mereka semua dulu apa, ke arah mana kita nak ni kan. Jadi, Tak biasanya lah apa. macam tu. Tapi, no problem. So, okay. Seperti mana jelasnya pen merah dan pen biru, kegunaan pen merah dan pen biru pun berbeza. Macam itulah juga lelaki dan perempuan. Adapun pen merah, pen biru ini adalah satu kata yang masyhur di negara kita. Siapa yang bila dengar tajuk pen merah, pen biru, menentang apa ni? Dia jadi rasanya dia mungkin lahir tahun 2000 lah kot. Dia lahir tahun 2000, 2001, 2002. Tapi siapa yang lahir tahun 80-an, 70-an, 80-an, pen merah, pen biru ni menjadi satu frasa pantun yang sangat. Tapi saya tak tahu dia adalah level DBP ke belum, saya tak tahu. Dia yang bahasa pustaka ke, saya tak ingat. Dia pen merah, pen biru ni dia ngam dengan pecah kaca, pecah gelas. Dia punya guna pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca, harap balas. Siapa yang ni mesti betul memang. Siapa yang dengar saya cakap ni, insyaAllah dia pakai kata betul. Lepas tu satu yang kita punya pen merah, pen biru, tu dia dah tulis dah tu. Siapa? Apa tu? Allah tak dan pula nak baca. Pen merah, pen biru. Pen merah. Okey, jadi masyhur pen merah, pen biru ni adalah untuk couples lah biasanya. Pen merah, pen biru ni adalah untuk couple. Seperti biasalah bila saya mukadimah, saya akan cerita kat semua orang benda-benda legend lah, benda legend. Macam sejarah sikit kan. Jadi supaya yang ada dalam sini dia tahu bahawa Malaysia ini melalui banyak fasanya sebelum Malaysia sampai kepada fasa ini. So zaman itu, zaman kad raya ni laku lah. Paling laku sekali adalah kad raya Ujang. Majalah Ujang. Betul kan? Betul zaman kan? tu surat pos sini pos sana. Yes. Masa tu sampul warna putih memang laku. Sampul warna putih. Biru, merah, stamp. Kan? Yes. Masa tu memang majalah Ujang, majalah gila-gila, majalah Apo. Ni kira antara yang top lah. Dan antara kad raya yang paling top di kalangan semua kad raya yang dalam majalah Ujang ni adalah Blues Untuk Aku. Ya. Blues Untuk Aku. Yang berada tu rambut dia lengkoi tu, lawa tu. Alah, cuba tengok nanti akan ada orang komen. Mesti akan ada orang komen. Letak bedak wangi lagi dalam tu masa dekat kad. Zaman ni. Zaman ni. Ustaz suka kad tak? Kalau macam Ija, walaupun zaman sekarang, daripada mesej, Ija lebih suka terima kad. Orang tulis, Ija rasa benda tu sangat sentimental value. Jadi kalau orang bagi kad, tulis berjela pun, tapi kad tu je lebih suka lah. Ustaz suka macam mana? Betul. Saya appreciate semua sebab isteri saya banyak bagi kad dan tulisan dan kata-kata dekat saya. Jadi saya appreciate benda tu. Ustaz bagi saya bagi juga siang tadi pun bagi juga kat isteri saya. Allah. Siang tadi bagi juga. Tapi tak bagi pen merah, pen biru lah. Okay, jadi itu sebab umur kita. Sekarang ni kita bincang tajuk ni. Kad raya buka ada lagu.
Hak tu dia punya bulat dia tu duduk tengah-tengah tu bila buka tu. Ya Okey. Allah. Ramai orang terkenal. Jadi saya sebab apa? Saya apa nama orang kata uh, uh, zaman itu benda ini digantung di rumah-rumah menjadi hiasan. Macam eja gantung kat belakang Betul, rumah tu. betul. Tu kat belakang tu. Mhm. Dulu dia digantung ada banyak cara. Ada orang lekat hujung dia. Dia petak pak segi, orang lekat lagu tu. Lepas tu Ya. gantung. Atau orang bubuh tali, sangkut dia dekat tengah-tengah tali duduk lagu tu. Dia akan tergantung. So tali duduk dalam tu digantung kad lagu tu. Zaman tu. Zaman tu. Jadi apa nama Music box pun antara glamour waktu tu. Music box. betul. Jadi antara orang kata apa uh, jadi antara benda yang kita boleh sebut kata pen merah, pen biru ketika itu sangat uish, boleh dikatakan zaman tu kira kalau girlfriend tak dapat kad raya daripada boyfriend boleh gaduh lah. Boleh sampai Betul? tahap macam tu lah. Betul? Betul? Girlfriend time tu kalau tak dapat kad raya daripada boyfriend, tulis pen merah, pen biru ke apa ke, dia akan jadi boleh gaduh. Dia akan nak habaq tahap dia tu. Nak habaq kata tahap dia. Punya supaya siapa yang mengikuti kita mereka tahu apa nama Attention. yes Penting. yes. Jadi dari situ kita dapat tajuk ni, pen merah, pen biru. Pen merah, pen biru, so macam-macam lah. Pen merah, pen biru, kalau yang standard, fasa dia standard, pen merah, pen biru, you marah, I love you. Itu standard. Tapi adalah tukar macam kita hari ni lah. Pen merah, pen biru, orang perempuan marah, laki jangan buat tak tahu. Dia tukar. So itu dia punya sejarah dia lah bagi siapa yang mengikuti kita. Supaya orang tahu bila next time mai tajuk pen merah, pen biru, dia tak payah tanya dah. Dia kata, apa ni? Dia tak boleh. Dia tahu dah, pen merah, pen biru ni mesti cerita lelaki perempuan. Baik, jom kita masuk. Sebelum Ustaz, kita masuk kepada... kalau nak minum boleh? Boleh, silakan. Okey. Okey. Sebelum kita mula lebih jauh, kita bagi beberapa syarat boleh tak? Sebab dalam banyak-banyak topik perbincangan ini yang berlaku di masjid, yang berlaku dalam dewan kuliah, yang berlaku di banyak tempat yang saya hadir dan saya tengok serta yang saya baca, jarang kita nak dapat perbincangan yang kita guna istilah apa? Yang konkret. Jarang kita nak dapat yang konkret. Jadi hari ni kita nak buat benda macam tu. Jadi nak dapat kepada jawapan yang konkret tadi, pertama, ada beberapa kekurangan dalam perbincangan kita hari ni. Kekurangan yang pertama, saya baru kahwin 8 tahun. Dan saya baru duduk serumah dengan seorang perempuan lebih kurang 8 ke 9 tahun. Jadi tak logik untuk orang muda macam saya nak bincang tajuk ni. Barangkali mungkin Ustaz Syed Kadir lebih layak. Sebab Ustaz Syed Kadir mungkin duduk bersama dengan 2 orang perempuan dan mengenali 2 karakter. Dan orang kata itu lebih layak untuk orang yang bincang. Kemudian saya selalu bila tajuk-tajuk macam ni, saya akan tanya Ustaz Badli Shah, dan Ustaz Badli Shah selalu kata, ingat, ni bukan padang hang. Ustaz Badli Shah selalu kata begitu kat saya. Ni bukan padang hang. Hang tak pandai cakap tajuk ni. Dia akan kata macam tu. Kalau kita baca, mesti kita baca sentap kan. Macam, oh, macam kata kat kulit tu. Tapi, ini benda yang saya banyak belajar daripada orang tua-tua. Kita kok mana pun kita kena terima kekurangan kita supaya bila kita bincang, bila mai bab kekurangan kita, kita kena terima. Kita tak akan cuba untuk jawab. Kita tak akan cuba untuk menegakkan benang yang basah. Baru audience kita akan terima dan faham benda tu. So kalau kita sendiri menafikan benda tu, macam mana audience kita nak faham? Okay? So loophole yang pertama, kekurangan pertama, saya minimum pengetahuan saya. Yang kedua, Heliza. Orang kata apa, masih belum lalu lagi suasana itu. Jadi, ini 2 kekurangan. 2 kekurangan kita. Jadi, boleh jadi perbincangan ini nanti kalau ada orang kata, tak best perbincangan ni. Memang betul lah tak best. Sebab apa? Sebab ada 2 kekurangan utama. Itu satu. Yang kedua, asas kepada perbincangan kita ni, kita bukan nak bagi tahu ke orang, hang buat ni. Tak. Kita nak bagi solution.
So solution dia mesti kena, ni dengar perkataan ni betul-betul. Sekali lagi bila kita ulang, kita akan pakai balik perkataan ni. Apa dia? Al-kailu, kita tak mau al-kailu bimikyalain. Ada bahasa Arab kata. Kita tak mau al-kailu bimikyalain. Kita tak mau benda satu tapi kayu timbangnya ada dua. Tak boleh ya. Dia kalau satu benda, kayu timbangnya tetap sama. Dua benda, kayu timbangnya tetap sama. Contoh dia macam ni. Kalau perbincangan kita heavyweight, maka timbangan kita pun kena heavyweight. Baru kita dapat dia punya jawapan dia sama. Contoh, kita ambil buah apple, kita letak satu penimbang macam ni, satu penimbang macam ni. Jadi akan dapat berat apple tu berbeza. Bila dapat berat apple tu berbeza, tak betul lah. Kita kena pakai benda yang sama. So, tak sini pun 500 gram, sini pun 500 gram juga. Boleh faham? So, al-kailu mesti kena dengan bimikyal. Dia tak mau bimikyal lain. Al-kailu, satu benda nak timbang, mesti dengan satu benda yang timbang juga. Dia tak boleh berbeza. Jadi kalau lelaki kita cakap tajuk ni, kita ukur macam ni, perempuan pun kita kena ukur macam tu juga. Boleh faham? Itu kena faham. Jadi kita akan cari solution, tapi kita bukan nak suruh orang buat yang ni, buat yang ni. Buat yang ni boleh, tak mau. Sebab buat berbeza. Buat berbeza. Alright? Okay, settle. Yang ketiga, okay, kena dengar betul-betul. Benda macam ni kena salamatus sadri. Salamatus sadri kena lapang dada. Sebab macam mana semua orang tahu perbincangan saya dengan Heliza selalunya macam berbeza dengan kita dengar orang lain bincang. Jadi sama perbincangan ni. Jadi kalau kita tak lapang dada, kita tak try untuk nak gain benda baru, kita tutup pintu, habis tak boleh dapat apa-apa. Alright? Settle. Yang ketiga. So yang keempat. So ni semua 4 syarat saya bagi. Kita tak mau kita bincang isu. Sebab isu ni dia banyak dah. Isu, contohnya isu lelaki sikit, perempuan banyak. Sudah bincang sampai sudah tak settle. Yang kedua, isu perempuan bekerja, lelaki malah. Ini isu. Benda ni kalau kita bincang, dia akan bagi timbul sakit hati dan sebagainya. Dia susah. Yang ketiga, contoh yang saya lagi, isu perempuan, contohnya perempuan pandai, perempuan ada di universiti, lelaki ada di pusat serenti. Ni semua ni isu. Kita tak mahu lagu ni. Sebab orang Islam, dengar elok-elok. Heliza dan kawan-kawan, saya pesan macam ni. Kalau kita mula berbincang tentang individu, kita kena stop perbincangan, kita kena tukar tajuk lain. Ini cara orang nak settlekan problem. Bila kita nak pergi kepada root cause, ini perkataan-perkataan saya pakai untuk hari ni punya perkataan. Bila kita ada problem, kita bincang root cause dia, bila hujung dia jumpa manusia, maknanya dia ni perangai teruk, dia ni perangai, kita maknanya salah solution kita. Kita kena bincang, kita kena buang yang tu, kena bincang yang lain. Sebab kita dah emosi. Boleh faham So parameter kita tu ada 4 parameter. Yang pertama, kita dua ada kekurangan yang berbeza. Tapi bagus. Kalau kita pandang pada satu sudut, saya sudut orang yang baru, kahwin dengan Heliza, orang yang, orang kata apa? Anak dara lah, orang kata. Anak dara punya pandangan. Jadi kita dapat pandangan bagus juga. Dalam istilah hari ni, pandangan berbeza ni orang selalu guna, orang panggil devil advocates. Devil advocates. Dia punya pandangan ni mungkin beza daripada orang lain. Contohnya bila saya cerita-cerita, Heliza kata, Ustaz, saya rasa macam ni lah. Heliza kena cakap benda tu. Sebab kalau Heliza tak cakap benda tu, kita tak akan ada satu sudut pandang yang lain. Dia panggil devil advocates. Tapi dia tak boleh semua orang pandang macam tu. Nanti kerja tak siap. Dalam satu rumah tu, dia kena ada seorang yang perangai macam tu. Jadi, kita akan sentiasa ada second thought untuk setiap benda. Alright? Boleh faham? Okey. Jadi, so itu yang pertama, kita punya kekurangan. Yang kedua, kita nak cari solution dan kita bukan nak bagi tahu orang, okey, kakak hang buat lagu ni, abang hang buat lagu ni. Dah. Kita akan bagi semua solution. Pilihlah nak buat apa. Settle. 2. 3, lapang dada, salamatus sadri. 4, kita tak mau bincang isu. Kalau kita bincang isu, benda tak settle. Alright, settle. Okay, jom kita bincang. Yang pertama, lelaki dan perempuan ni macam mana? Sebab kita kena, ada orang kata kena layan lelaki dengan perempuan ni sama aja. Kan? Kalau orang marah, lelaki yang kena marah ke orang perempuan. Ada orang kata tak boleh. Orang lelaki yang marah tak apa, dia hati kering. Orang perempuan dia lembut. Saya kalau marah dia semua kerja tak jadi.
Dia sentak. Dia jadi sentak. Lelaki dia hati kering. Buat apa aku bukan tak tahu. Esok aku main pejabat serupa juga. Perempuan tak ada. Dia ambil MC terus. Jadi macam mana ni? Dua pendapat berbeza. Okey. Dalam isu macam ni, dalam tajuk macam ni, jom kita tengok Allah kata apa. Okey. Allah ni dahsyat dia. Dia jawab dua-dua. Bila kita baca Quran, tengok, Allah dia jawab dua-dua. Satu, kita tengok ayat. Surah An-Nahlu ayat yang ke-97. Surah ke-16 ayat 97. Okey, kita buka. Surah An-Nahlu. Jadi bila kita bagi Quran, senang sebab Allah yang kenal lelaki, Allah yang kenal perempuan. Even Allah lah yang buat lelaki dan perempuan. Jadi settle serta senang. Jadi kalau katalah malam ni saya ada yang tak kenal, bila saya syarah-syarah, saya pun teringat, saya kena patah balik bagi jadi betul. Alright? Okay. Alright. Surah An-Nahlu, surah yang ke-16, ayat yang ke-97. Alright. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala, ni Nabi Musa ya, Nabi Musa tengah educate Bani Israel. Okay. Sorry, bukan. Bukan apa Nabi Musa educate ni. Ini Allah Taala cerita. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Taala kata at-tahrir. Apa yang ada pada kamu akan habis, makna tak kekal. Okey, ini very important lesson. Sekejap, full stop. Ini adalah lesson yang semua orang kena hafal daripada hari ini. This moment. Apa dia? Jangan dapat benda ni lambat. Saya umur 36 baru boleh hadam tajuk ni. Jadi saya tak mau semua orang di luar sana lewat macam saya. Apa dia? Dunia semua benda tak kekal. Apa yang Heliza faham pasal dunia semua benda tak kekal? World is not permanent. Okey, apa yang faham? Itu terjemahan. You giving me translation. Semua benda yang dekat dunia ni akhirnya kita akan tinggalkan juga. Apa dia? Bagi contoh. Contoh. Apa dia? Contohnya dunia ni semua tak kekal. Macam rumah kita, kereta kita, termasuklah orang, mak bapak kita, adik keluarga orang paling very good. sayang pun. Very good. Ini jawapan standard. Ini jawapan semua orang akan bagi jawapan ni. Betul. Ini yang semua orang faham dengan frasa Allah Ta'ala kata apa? Ma'indakum yanfad. Semua benda yang ada pada kamu akan habis dan hilang di dunia ni. Okay? Ini sebenarnya Heliza, ni bukan ayat 97 tau. Ni ayat 96. Sebelum nak masuk ayat 97. Okay. Dia next time bila kita baca Quran, kita kena tengok, kalau kita nak terjemah satu, kita kena tengok ayat sebelum dengan ayat selepas supaya kita faham ayat tengah-tengah. Boleh faham Itu kaedah dia. Okey, dengan elok saya nak beritahu ni supaya semua orang faham. Jangan faham lewat daripada saya. Saya nak semua orang faham awal. Apa dia? Bila kita tanya semua orang, apa yang kamu faham dengan ayat, semua benda di sisi kamu akan habis, tak kekal. Yang kekal hanya Allah saja. Kita akan kata, kita tak bawa kereta, kita tak bawa diri kita tak bawa mak bapak kita. Betul. Tapi orang semua terlupa satu benda. Apa dia? Aman. Tak. Masalah. Masalah pun tak kekal. Dia akan selesai. Masya Allah. Ini selalu orang lupa. Orang tak jawab. Sedangkan masalah tu dunia. Akhirat mana ada masalah? Akhirat adalah ketenangan. Akhirat adalah kebahagiaan. Akhirat ni dia bahagia. Sebab tu kalau kita tanya ahli sufi, ulama-ulama sufi, kalau ulama sufi ni ulama-ulama alim. Kita bukan macam ni Okay, jangan kita samakan level kita dengan mereka dan kita tak bincang tajuk ni. Cuma saya nak bagi tahu kata ulama-ulama sufi ni kalau kita tanya mereka, contohnya kita kata mereka, kalau diberikan syurga dengan solat, kamu pilih mana? Ahli sufi, orang-orang alim, mereka akan kata kami memilih solat daripada syurga. Sebab syurga untuk kamu rasa tenang, solat untuk rapat dengan Allah Ta'ala. Beza kan jawapan ya? Jadi level itu level lain lah. Tapi saya nak bagi tahu kata apa? Satu benda yang kita kena faham dalam dunia ni, dunia tak kekal. Jadi bila kita ada problem tu pun tak akan kekal. Dia akan selesai, dia akan solve. Walaupun kita tak mau solve problem tu sendiri akan tersolve dengan sendirinya.
Ha. Sebab dia tak kekal, dia dunia, dia bersifat dunia. Tu kena faham. Akhirat ni kesenangan, ketenangan. Dia dah lain. Okey, boleh faham Saya harap semua orang faham benda ni dan jangan faham lambat daripada saya. Okey? Tu yang kita dah serabut, dah sebeban. Kita rasa macam ya Allah, benda ni tak akan habis. Tak, dia dunia, dia akan habis. Dia dunia, dia akan habis. Contoh, kita ambil contoh paling dekat. Apa dia? COVID. 3 bulan, habis. Betul. COVID 3 bulan habis. Spanish flu. Orang tengok masa tu, zaman tu 500,000 orang mati, 1 juta orang mati. Betul. Dia panjang tapi still akan habis juga. So semua benda dunia mesti akan habis. So please jangan kita berperwatakan macam problem yang kita ada tak akan selesai. Sebab itu Nabi dengan sahabat mereka faham benda ni lebih dalam daripada kita. Sebab tu mereka tak ada problem banyak, mereka relax, mereka tenang. Kalau gaduh dengan wife pun mereka senyum. Sahabat Nabi, saya tak tahu sama ada kenyataan saya ni boleh diguna pakai atau tidak. Cuma ini sekadar kata-kata saja daripada saya. Kalau salah memang saya salah. Apa dia? Saya yakin para sahabat pun tak boleh pandang kita akan hidup 1400 tahun sekarang. Mereka mungkin rasa 10 tahun, 20 tahun dengan keadaan semasa padang pasir dan sebagainya, mungkin tak hidup lama. Mereka pun tak boleh nak bayang kita hari ini. Tetapi mereka yakin dengan Allah Ta'ala. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Tak ayat lain lah kan? Tapi ayat ni pun sama. Wa ma'indallahi baq. Walanajziyannahum, dan sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang sabar itu dengan memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang walanajziyan alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas kepada orang-orang yang bersabar ini pahalanya beza. Dalam ayat yang lain Allah berkata Allah balas kepada orang-orang sabar ni bi ghairi hisab. Bukan dengan tak terkira. Balasannya memang macam ni lah. Kata Habib Ahmad Al-Habsyi, bila orang semayang pergi ambil pahala dia ni, kita dah bincang dah dulu. Tapi mungkin terlupa. Orang-orang dulu nak apa kita kata Habib Ahmad Al-Habsyi beritahu ketika mana orang di hari akhirat esok orang pergi nak ambil pahala daripada Allah, nak ambil ganjaran dia lah daripada Allah. So malaikat akan tanya, hang apa dia? Dia kata saya mai ni beratok sebab saya dapat voucher semayang, sebab saya semayang kemah dapat pahala semayang. So malaikat kira pahala tu bagi. Lepas tu mai pula dia ni, saya ni pahala buat baik dengan orang. Malaikat kira, malaikat bagi. Bila satu orang mai, saya ni mai sebab sabar, voucher sabar. Malaikat ambil ganjaran punya tong tu, dia tuang terus atas kawan tu. Maknanya orang sabar ni pahala dia unlimited. Masya Allah. Okey. Nanti. Ini ayat sebelum nak bincang tajuk ayat lelaki dan perempuan. Okey. Jadi apa maksud dia? Seolah-olah kita faham nak cerita ayat lelaki dan perempuan, ayat sebelumnya adalah berkaitan dengan sabar. Jadi kalau nak bincang tajuk lelaki dengan perempuan tak sabar, jangan masuk tajuk tu. Oh ya, boleh faham Masya Allah. Alright. Lepas tu kita sambung. Baru kita masuk ayat kita. Man amil. Okey. Kena sabar ya. Dia kena tajuk dia sabar. Dia kena sabar. Tajuk lelaki dan perempuan. And then tengok Allah bagi apa tajuk atas kita? Semua Allah tak cakap kat kita masalah rumah tangga kamu tak akan kekal lama. Dia akan selesai punya, jangan takut. Allah tak akan cakap macam tu. Tapi Allah bagi ayat umum yang boleh dipakai dalam semua isu, dalam semua permasalahan. Jadi bila masuk tajuk lelaki dan perempuan, Allah habaq dah awal. Apa dia? Apa ada di dunia ni tak kekal. Kita faham suami kita tak kekal, isteri kita tak kekal, anak-anak tak kekal, rumah tak kekal. Tapi kita terlupa masalah suami isteri juga tak kekal. Dia akan selesai. Tak fikir sebelum ni. Allah ajak kita. Jadi sebab tu kita nak semua orang faham benda ni. Benda ni dah ada jawapan dah. Maknanya kalau siapa baca, tak perlu saya pun orang akan faham. Sebab benda melibatkan suami isteri apa semua ni, dia benda jelas dan terang. Allah nak didik kita. Jadi senang. Kalau
kita tak baca, jadi kita akan rasa macam, okey, boleh faham Settle. Itu yang pertama, settle lah. Kita dah jawab hampir setengah daripada segala tajuk hari ni. Selesai. Saking segala tak habis dah. Senang. Tajuk dia simple lah hari ni. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi tahu. Jadi bila suami buat perangai, kena sabar. Sebab apa? Perangai suami macam ni, dia tak kekal. Dia akan selesai. Lama-lama dia sendiri akan berubah. Bila dia dah tua, dia akan berubah. Dia ni umur 40, dia berubah. Ini, okey? Settle lah? Betul? Settle. Macam senang betul. Cara Ustaz cakap macam tapi takut dah habis live. Bukan cara saya. Jangan silap. Ni ayat Quran. Ayat Quran maknanya. Bukan saya, ayat Quran. Ustaz cakap tu rasa macam kita bersemangat. Okay, boleh kan. Tapi nak melaluinya tu mesti ada cara. Kita barulah saat lagi baru kita elaborate cara dia. So sekarang ni yang kita bincang ialah cara. Bukannya isu tu selesai ke tak. Kok mana pun dia akan selesai. Sebab apa? Masalah dia akan habis. Sebab apa masalah habis? Sebab dunia tak kekal. Yes. See, you dapat tangkap dah benda tu. Itu very good. Ini lesson yang saya nak semua orang faham lebih awal daripada saya. Saya dah lalu problem apa semua, baru dapat ayat ni, baru macam baru kita faham. Baru dapat tahu ni ke apa Ustaz? Baru lah. Taklah baru. Kalau tak macam saya nak cerita. Tapi ketika umur saya macam ni, patutnya benda ni saya tahu masa umur saya 18 tahun dulu. Jadi senang saya nak atur kehidupan saya. Sekarang dah umur macam ni baru nak tahu. Jadi saya tak mau abang-abang tak apa. Allah kata apa? Dalam suratul dalam ayatul kursi Allah kata apa? Allah kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa lahu ma fis samawati wa fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Allah tak bagi ilmu melainkan bila dia mau dan sampai masa. So mana sekarang semua yang tengok ni dah sampai masa. Dah sampai masa untuk tahu, so kita semua tahu. Sedangkan ayat Quran ni 1400 tahun dah ada. Dekat rumah kita mungkin dah 30 tahun dah ada dalam rumah kita. Okay, clear? So baru kita masuk tajuk. Bila kita dah fikiran macam tu, kita dah tahu semua benda tak kekal. Allah punya point lagi best. Allah bagi lagi spesifik. Semua benda tak kekal. Apa yang ada di sisi Allah saja yang kekal. Maknanya apa? Apa yang ada di sisi Allah tu apa maksudnya? Pahala, sabar kita cakap baik dengan isteri kita cakap baik dengan suami kita, itu semua kekal di sisi Allah. Dan jangan lupa, kita tengking suami kita tengking isteri kita, itu pun kekal di sisi Allah nanti. Dia punya dosa dia nak kena kira nanti. Itu ya? Tak boleh dia. Boleh delete dia dengan amalan-amalan zikir, amalan-amalan baik. Yang tu dalam ayat yang lain Allah kata innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Benda baik akan menghapuskan benda yang jahat. Itu nanti. Yang tu tajuk. Sekali itu solution lah. Itu solution. Okey. Jom kita masuk. Heliza, saya minta izin, kawan-kawan yang komen ni dah macam banyak. Saya tak boleh baca. Heliza lah baca nanti ya. Wakil. Boleh, saya boleh, tak ada nak baca. Ustaz, kita cross Ustaz tak apa ke? Macam mana tak ada masalah. Nohan. Okay. Kita bukan kenal hari ni, kita kenal lama. So insyaAllah. Alright. Sabar tu ada. Saya ada sabar tu, jangan risau insyaAllah. Okay. And then baru kita masuk tajuk. So Allah dah bagi pinpoint dah. So siapa yang tengok kita, please tolong tulis point Allah. Bukan point saya. Allah bagi tahu. Pertama nak bincang tajuk laki perempuan, pertama kena tahu. Dunia tak kekal. Selain isteri kita tak kekal, suami kita tak kekal, anak-anak tak kekal, rumah tak kekal, harta tak kekal, apa orang tak kekal, problem pun tak kekal. So dia akan settle. So you kahwin and then problem tak kekal and then dia akan settle. So relax. Boleh faham? Alright. Yang kedua, apa dia? Di sisi Allah sahaja yang kekal. Segala amalan kita, ilmu kita, benda ni kekal. Dua. Yang ketiga, mesti kena sabar. Sabarlah yang akan memberikan seseorang itu ganjaran yang maksimum. Ganjarannya maksimum. Dia will hit, orang panggil istilah ni, they will hit the ceiling. Dia punya akan hit ceiling pahala dia. Over daripada semua pahala yang lain. Alright. Tu Allah kita. Dan baru kita masuk. Allah kata apa? Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini satu berita baik untuk kita lelaki dan perempuan. Apa dia? Okey. Saya ni bila bincang tajuk ayat Allah ni, bila kita bincang apa yang Allah kata, kita akan rasa
Allah ni so sweet. Allah ni macam Ya. Allah Ta'ala ni Betul. dia damping kita. Dia ada dengan kita. Dia tahu apa yang dia cakap. Dia macam tu, kita tahu. Okey ya? Okey, cuba tengok Allah kata apa? Man amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang buat baik di kalangan lelaki dan perempuan. Allah kata au maknanya lelaki atau perempuan. Tak kira hang lelaki ke hang perempuan, apa yang aku cakap lepas ni hangpa akan dapat. Dia tak kata lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang. Dia tak kata perempuan dapat lebih, lelaki dapat kurang. So, siapa yang tiba-tiba main bincang, Ustaz, orang perempuan boleh dapat pahala lebih daripada orang lelaki. Kita kata nanti dulu. Tajuk ni dah terkeluar tajuk. Dia lelaki, perempuan, siapa buat, dua-dua akan dapat. Siapa buat lebih, dia dapat lebih. Siapa buat kurang, dia dapat kurang. Kedua-duanya sama. Tengok ayat dia. Allah kata, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Dengan syarat dia kena yakin dengan Allah dulu. Dia tak boleh, maafkan saya Eliza kalau saya cakap ni, saya tak berniat, saya hanya baca ayat Quran dan saya macam ni lah. Saya kena cakap benda betul. Kalau orang tak suka kat saya sebab saya cakap benda betul, saya tak boleh buat apa-apa dan saya tak akan, orang kata apa, saya tak boleh nak kata macam, okeylah saya tarik balik lah. Tak boleh sebab ni ayat Quran. Saya takut Allah tu lebih daripada saya takut pada manusia. Ya. Okey? So Allah kata apa? Dengar elok-elok. Siapa buat amalan baik lelaki dan perempuan dan dia beriman, itu syarat dia. Dia mesti kena percaya Allah. Jadi bila Allah suruh tutup aurat, dia kena tutup aurat. Allah suruh dia semayang, dia kena semayang. Dia tak boleh kalau kita tak semayang. And then kita nak minta Allah selesaikan masalah kita, Allah sayang kita. Susah nak dapat benda tu sebab dengan dia ada syarat dia. Wa huwa mu'min. Allah bagi syarat. Dia mesti kena beriman. Dia mesti kena beriman. So kalau lah, maafkan saya lah, macam hari ni kita tengok orang kita tak buat syarat yang Allah, kita tak yakin dengan Allah, Allah cakap kita ragu-ragu, tiba-tiba kita kata saya tak takut, Allah mesti akan bagi hidup saya tenang. Kita akan macam Tadi. Ini formula mana ni? Okey, bahayanya di mana? Eliza tahu tak bahayanya di mana? Bahayanya ialah bila dia kata macam tu, at the end of the day, tiba-tiba dia tak dapat selesaikan kehidupan dia. Maknanya kehidupan dia tak settle. Kehidupan dia tak solve problem kerana dia tidak wahwa mu'min tadi tu. Lama-lama dia akan divert pergi kepada kepercayaan yang lain selain daripada Allah. Itu bahaya. Itu yang tiba-tiba orang akan kata, buat apa pergi kat pusat zakat? Baik gereja bagi. Nampak tak? Itu kata-kata yang sangat bahaya. Bukan kita marah gereja bagi. Tak, saya tak marah gereja bagi. Tetapi kata-kata yang keluar tu, orang yang kata tu, itu bahaya ke dia. Itu bahaya. Sama juga macam ni. Buat apa saya sembah Allah Ta'ala? Masalah saya tak mau tolong, tak settle saya. Baik saya. Nampak? Sebab apa? Sebab dia tadi kata apa? Tak apa, Allah akan tolong saya. Sedangkan dia tidak. Wahuwa mu'min. Dia tak settlekan problem tu dulu. Sebab tu suami isteri, wahuwa mu'min. Sebab apa? Ayat lepas tu yang paling best sekali. Apa dia? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Di dunia Allah dah balas dah bagi siapa yang buat baik. Apa dia? Allah bagi kehidupan dia jadi baik. Allah seolah-olah tahu kehidupan lelaki perempuan ni bila dia hidup sekali, dia nak kehidupan yang baik. Jadi kalau nak hidup baik, awak lelaki perempuan mesti buat amal soleh, maknanya buat baik dan kena percaya pada Allah. Kalau Allah suruh semayang, suami kena semayang. Isteri kena semayang. Kalau suami isteri tak semayang, tetapi dua-dua buat baik, buat NGO dan sebagainya, tapi tak semayang, dia tak akan dapat hidup baik walaupun dia tolong orang. Hak ni saya nak semua kena faham. Kalau tidak nanti bahaya kehidupan kita. Kita dah tolong orang semua apa sebab tapi hidup kita tak senang. Kita kata ni macam mana ni? Jadi kita pun mula akan tolong lagi. Kita akan buat lagi. Kita akan buat over. Kita akan over lagi. Over. Sampai kita cross border. Sehingga kan orang nak buat benda-benda yang melibatkan yang lawan Allah Ta'ala pun kita sudi nak buat juga. Dia macam tu. Ustaz, ada orang cakap, Ustaz janganlah minta maaf, Ustaz tak salah pun. Misalkan tadi minta maaf. Saya bukan apa sebab hari ni norma kita norma baru. So norma lama masih ada. So saya mesti kena minta maaf sebab dia akan melanggar norma lama kita. Jadi kita akan kecil hati. Sebab tu saya minta maaf.
ada orang tanya macam sabar tu adakah dikira waktu awal kejadian ke, tengah kejadian ke, akhir dikira sabar? Ni mungkin later lah. Ni antara Semua, benda yang semua situasi. semua Dia situasi. sabar tadi dia tak ada syarat. Dia tak kata Allah kata walana jiziyanna alladhina sabaru. Allah tak kata walana jiziyanna alladhina sabaru awwalihim aw akhirihim. Allah tak kata begitu. Dan orang yang sabar pada awal masalah, pada akhir masalah, pada pertengahan masalah. Dah, Allah kata siapa yang sabar. Kalau ketika awal problem itu menuntut kita sabar, kita kena sabar. Kalau ketika tengah-tengah problem kita sabar, kita kena sabar. Kalau di hujung nanti kita kena sabar, kena sabar. Sebab di hujung macam ni. Dalam hidup kita, setiap benda yang kita buat, especially suami isteri, akan ada orang tak suka kebahagiaan kita. Hak tu kena tahu. Iya, sebab itu orang yang duk tunjuk dalam Instagram, duk bubuh sangat gamak-gamak bahagia, yang over. Maksud saya over. Hari ini kita semua maklum. Instagram adalah antara bahan yang kita suka. Semua orang suka. Jadi dia ada level parameter dia. Dia ada dia punya kayu ukur dia. Over ni kalau setiap jam nak tunjuk hang bahagia dengan suami hang, itu problem. Kalau sehari sekali, seminggu sekali, selang 2 hari sekali, itu orang kata itu standard normal. Tapi Ustaz, kalau tadi benar kawan ni je ha, cerita ha, bergaduh suami isteri ni. Sini jap, tengok gambar, buat sweet-sweet, lepas tu sebenarnya tak, hanya memang untuk show to the people only. ha, Benda ha, tu jadi ha. sifat. Itu kan tajuk TV Al-Hijrah tadi. TV Al-Hijrah tadi tajuk tu. Ya. Berita dia. Tajuk berita. Tajuk utama berita. Masya Allah. Tak Orang sekali. buat TikTok adalah untuk nak mengambil perhatian. Itu tajuk dia. Depa interview Profesor Dr. Fadil. Profesor ni salah seorang yang bagi kata-kata hikmah pada saya yang saya hafal sampai hari ni. Masya Allah. Sampai hari ni. Sedangkan dia bagi dekat saya about 6 years ago. 6 years ago. Saya hafal sampai hari ni. Saya masih ingat momen tu saya duduk stage dengan beliau. Tadi bila saya tengok gambar beliau keluar TV, saya tangkap gambar, saya hantar kat dia kata, Prof, tahniah. Saya suka hujah Prof. Saya akan hafal jawapan dia macam saya hafal dulu. Dia cakap terima kasih. Share Prof. lah. Apa jawab? Kata-kata dia bagi tahu macam ni. Hari ni disebabkan canggih, boleh jugalah sebab dah bincang tajuk lelaki perempuan kan. Apa dia? Hari ni disebabkan terlalu canggih, kita rasa kita nak jadi canggih, sehingga kan kita rasa isteri kita canggih, suami kita canggih. So canggih ni apa? Kita rasa kita tekan butang, jadi. Tekan butang, jadi. So bila isteri kita press dekat dia, kita kata, you buat macam ni. So dia terus akan jadi. Suami kita, abang ni jahat lah, jadilah baik. Suami kita terus akan jadi baik. Sebab kita terikut-ikut. And then, manusia punya perkembangan tak sama dengan gadget. Gadget dia berkembang dalam bentuk multiple. Dia gandaan. Hari ni orang buat satu handphone, esok ada 3 handphone, 10 handphone, 100 handphone. Manusia hari ni, esok, kalau hari ni dia tambah ilmu dengan kita, esok dia akan jadi tambah 1. Lusa, tambah lagi 1. Tulat, dia tambah lagi 1. Dia tak akan ganda. Ilmu kita tak akan berlipat ganda. Kita tak akan jadi gandaan. So, jangan buat kita macam ni. Hari ni mengaji, kita nak semua yang kita bincang, semua orang dapat. Tak boleh. Dia manusia. Sebab tu kita kena bincang, sabar, bincang, explain. Ini Prof bagi tahu dekat saya. Saya ingat benda ni. Dia membantu saya untuk faham ayat Quran. Ustaz sikit sebab je pernah terbaca kot yang pasal sabar yang awal tu, contoh na'udzubillah min zalik waktu accident. Waktu tu memang tak terkawal lah, so mungkin dah bergaduh dengan orang, lepas lama-lama bila dah balik, astaghfirullahaladzim, baru nak sabar. Tu kot yang orang tanya sabar pertama tu macam mana tu Ustaz? Betul. Adakah kita tak sabar? Sebab mula-mula kita tak sabar mula-mula. Betul. Kena sabar. Semua benda kena sabar. Tapi tak sabar mula-mula. Ya, macam ni. Nabi kan bila pinggan pecah di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa Nabi kata? Nabi kata, sudah sampai ajal benda ni. Setiap benda ada ajal dia. So sama macam kereta kita, kereta saya biasa accident. Saya biasa ada problem, biasa cawan pecah. Baru ni Sulaiman tarik balang kuih raya, peram pecah. Kita duk kata,
kita dalam duk tengok dia, mata tu duk tengok dia. Beralih tu, kalih balik, peram pecah. Dalam duk perhati. Dia punya tangan laju budak-budak. Tapi sebenarnya, ajal balang tu dah sampai. Dia macam tu Nabi ajak kita. Sebab semua benda ada ajal dia. Jadi kalau kita nak marah sampai tahap mana? Sebab tu kita kena letak dia punya. Kita kena letak dia. Tapi bagus sebab apa? Menyesal dahulu tu penting. Bila kita dah macam tadi Allah menyesal. So bila kita menyesal, kalau kita bergaduh tadi masa aksiden, hantar balik mesej dalam keadaan baik. Maafkan saya tadi, biasalah setiap orang yang lalu benda macam ni pasti akan serabut. Jadi tadi saya meninggikan suara apa semua tu kerana saya dalam keadaan serabut. Maafkan saya, kita cuba selesaikan perkara ni dengan cara yang elok. Maafkan saya sekali lagi. Dia kena macam tu. Okey. Boleh faham Tapi dia hebat kalau orang yang bila kena bam tu dia boleh macam relax InsyaAllah. Dia. Thank you, Ustaz. Alright. Itu kan Omar Hana punya lagu. Tak perasan? Mana? Tak tahu. Tajuk. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Bila na 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 minum air, duduk bertenang, maafkanlah silap dan salah. Itu lagu Omar Hana tu kami buat untuk papa, orang Langak kata papa marah, papa kata ish, dia ni lah. Lepas tu anak-anak dia nyanyi, jom tarik nafas panjang. Itu lagu Omar Hana tu. Pada anak-anak tak pula. Alright. Baik, kita sambung. Okey, itu satu ayat. So ayat ini kesimpulan mudah kita nak bagi tahu kata apa? Ayat ini bagi tahu kata lelaki perempuan sama. Okey, jom pindah ayat yang kedua. Surah Ghafir, surah 40 ayat 40. Ni lagi kemah. Surah Ghafir ayat 4 ini dia surah yang ke-40 ayat 40. Okey? Okay. Alright. So, bila kita masuk tajuk tu, surah Ghafir, surah 40, ayat 40. Alright. Allah Ta'ala bagi tahu apa dekat kita. Okay. Ini sebab kita semua dah tahu basic dia tadi. So, kita baca sikit dia lah. Ya qawmi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Okay. Jangan terkejut Jangan terkejut Okay. Saya kata surah Ghafir ayat apa tadi? 40. Okey, tengok ayat 49, ayat 39 Allah kata apa? Yang ni Nabi Musa tengah didik kaum dia. So Nabi Musa kata, ya qaumi, wahai kaum aku, innama hadhil hayatud dunya mata'. Kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan. Dia sementara. Dia nak abang atas sementara. Dan kehidupan akhiratlah qarar, kekal. Okey? Bawah dia man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa buat jahat Allah akan balas sama dengan yang dia buat jahat. Wa man amila salihan min dzakarin aw unsa. Lagi sekali pun bagi tahu dekat semua orang. Apa dia? Tak. Bateri tinggal 20%. Okay. Sorry. Bila 20% dia keluar, dia beritahu 20%. Alright, okay. Ambil power bank dulu. Ustaz boleh sambung cerita ke sebab Ijaz nak kena pergi ambil power bank? Saya tak sambung, saya tunggu. Ustaz lama Ustaz, rumah sebelah. Rumah sebelah. Rumah lain. Ustaz sembang dulu Tak apa, saya duduk. Saya tak sembang. Tak apa, saya ni lah baca lah qasidah ke Quran ke apa dah. Kejap. Dul, jangan pergi ke mana-mana. Tunggu. Kita nak buat apa ni? Saya seronok bersama dengan tuan-tuan. Dan saya sayang tuan-tuan juga semua. Saya cuba explain bagi semua faham. So far macam mana perbincangan kita? Faham tak?
qasidah lah. Qasidah apa? Ya Nabi, dirimu Ya Nabi, dirimu kekasih Allah pemberi syafaat di hari kiamat. Ya Rabbi, bangkitkan kami bersama, kurniakan syafaatul uzma. Ya Nabi, dirimu kekasih Allah pemberi syafaat di hari kiamat. Ya Rabbi, bangkitkan kami bersama, kurniakan syafaatul uzma. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Aduh lah. Ijaz balik-balik tadi. Mama dah tergelak-gelak sebab dia kata tengok ni Ustaz tengah menyanyi. Untuk mengisi iklan pergi ambil power bank. Mama gelak ya Allah. Dia kata cepat. Bukan cepat, nyanyi. Ustaz tunggu. Bukan nyanyi tu qasidah. Ustaz Nizam. Allah, Masih saya tak menunggu. ingat Ustaz Nizam ni apa. Saya baca je, saya tak ingat. Tak dulu. Mak takut jatuh. Sorry. Oh. Okay. Lari pecut. Okay. Sengit pula. Alright. Sorry. Minta maaf ya sebab dia tidak ada stand kat sini. Stand ada tapi tak pakai lagi. Buat lu pelan-pelan tu saya kalut. Okay. Kata nak buat tajuk ni ada siri-siri dia. Betul. Tak kalut lah, tak payah kalut. Kena ambil satu lagi penghadang. Okay, jap Ustaz kasih dah. Ambil. Tu depa duk minta qasidah tu yang tadi tu saya tak ingat, saya kena cari. Saya lupa qasidah ni Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari punya. Ya Nabi, dirimu kekasih Allah pemberi. Aduh lawak betul lah. Tada! Syafaat di hari kiamat. Ya Rabbi, bangkitkan kami bersama, kurniakan syafaatul uzma. Oh, lagu ni lagu Jepun. Lagu Jepun ke? Hora Hachina tanane Ajinomoto. Enuhahunanana Anenana Ananana Nanana. Betul? 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 Tu Ustaz Airul Nizam, beliau tulis. Yang ni, ya Nabi, dirimu kekasih Allah pemberi syafaat di hari kiamat. Ya Rabbi, bangkitkan kami bersama, kurniakan syafaatul uzma. Lepas tu dia masuk. Di padang mahsyar nanti kan dihimpunkan makhluk ilahi. Sangatlah panas dekatnya matahari. Betul ada. Saya tak pandai nak nyanyi. Dia pun pandai lah. Macam. Ada dia qasidah dia. Tajuk dia apa saya tak tahu. Tajuk dia Ya Nabi kot. Dia orang ni terus Ustaz. Nanti suruh dia orang tag. Tolong kita tag. Bantu Dia kita pandai lah. Terror. Okey, kita sambung. Perbincangan kita tadi di mana? Di mana-mana? Di mana surah Ghafir ayat apa? Pandai. Okey, ayat 39 dan 40. Okey, saya ulang balik Kalau tadi, ingat. Kan masa kita belajar Al-Quran,
kita akan diberitahu surah Madaniyah, surah Makiyah. Ingat tak? Kita akan belajar yang tu. Ingat tak? Dengar. Madaniyah Okey. dan Makkiyah. Okey. Dan kita juga tahu bahawa surah-surah ni turun tak sama. Jadi ketika mana surah ini turun, dahlah satu surah berbeza. Surah Ghafir dengan surah tadi surah An-Nahlu. Kemudian suasana turun berbeza. Tetapi cerita Nabi Musa bagi tahu dekat umatnya sama macam mana Nabi Muhammad bagi tahu dekat kita. Seolah kita nak bagi tahu kata apa? Ini sunatullah. Apa dia? Bila nak bincang saja tajuk lelaki dan perempuan dan kehidupan lelaki perempuan, mesti ayat dia apa dia yang pertama? Ya qaumi, wahai kaum aku, sesungguhnya hidup di dunia ini sementara dan kehidupan di sisi Allah lah yang kekal. Siapa buat jahat akan dibalas. Siapa yang kalangan lelaki dan perempuan yang beramal soleh, dia itu Allah Ta'ala akan bagikan dia masuk ke dalam syurga. Sekali lagi, bila tajuk laki perempuan, mesti tajuk astagfirullah tak akan kekal. Supaya nak bagi kita faham, lelaki perempuan ni dia adalah dua makhluk dalam ayat ni sama. Dalam ayat yang lain, Mak Siti Maryam. Ini surah lain pula. Tapi tadi saya nak bagi tahu kata dua ayat yang Allah bagi tahu kita sama. Boleh faham? Okey. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat yang ke-36. Yang ni terang-terang Mak Siti Maryam kata tak sama. Jadi hak tadi Allah kata laki perempuan sama. Mak Siti Maryam kata tak sama. Ada dalam Quran juga. Jadi lelaki dengan perempuan sebenarnya sama ke tak sama? Okey. Ni saya kita bincang. Nanti dulu. Pergi tengok dulu Mak Siti Maryam kata apa. Surah Ali Imran ayat 36. Surah Ali Imran ayat 36. Boleh faham Kalau ingat lagu ni lah, lagu tadi. Okay. Oh, dalam otak dah main. Oh, dah. Saya tahu. Ya macam boleh sekejap lah dia tengah berputar. Tak apalah. Lagu lama, lagu kita membesar. Mirai tajuk kan? Mirai. Sayap. Saya. Okay. Boleh tahu. Okey, tengok ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya minta izin saya baca ya. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. Terang-terang Mak Siti Maryam bagi tahu kata apa? Falamma wada'atha, ketika Mak Siti Maryam melahirkan Siti Maryam, qalat, kata Mak Siti Maryam, Rabbi, Tuhanku, inni wada'tuha unsa, saya lahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu daripada awal saya mengandung ni laki ke perempuan. Kemudian dia sambung, dia kata apa? Walaysa dzakaru kal unsa. Sedangkan lelaki tidak sama dengan perempuan. Kalau macam tu ayat Quran bercanggah. Tadi Allah kata lelaki perempuan sama je. Kalau hang buat baik apa semua, hang buat jahat kan, hang dapat sama. Tang sini Mak Siti Maryam kata tak sama. Lelaki dengan perempuan tak sama. Mana satu ni? Lelaki dengan perempuan sama ke tak? Okey, now baru kita hurai. Ambil dua-dua ayat ni, kita hadam, kita tengok daripada semua sudut, kita datang kepada kesimpulan. Apa dia? Lelaki dan perempuan di sisi Allah sama. Ganjaran, pahala, balasan di sisi Allah sama. Adapun di dunia, fizikal dan kerja lelaki perempuan tak sama. So, bila lelaki perempuan pada fizikal dan kerja habitatnya tak sama, maka jangan cari persamaan pada itu. Kita tak akan dapat sampai bila-bila. Yang kita kena cari persamaan kita ialah akhirat kita. Sebab itu akan samakan kita.
Ya Dia tak boleh kata, Allah. dia tak boleh kata, cuba abang Faham. rasa, abang cuba try mengandung tengok. Baru abang tahu rasa lagu mana. Ha. Mana boleh, ayat itu tak akan bawa kepada ke solution. Ayat tu dia tak bawa kepada solution. Ayat tu dia akan membuatkan lelaki jadi geram. Oh, lelaki akan balas apa? Oh, kalau Apa lagu tu memang dah hang mengandung cuba, tak beranak-beranak? bukan. Oh, Punca. cuba hang apa bayar semua bil yang ada dalam rumah ni, tanggungan apa semua, contohlah lagu tu kan. Sebab nanti akan orang kata, ustaz ada ustaz orang perempuan yang kerja, dia yang bayar apa. Nanti saya tak mau tajuk tu, jangan isu. Jangan isu, bagi saya settlekan satu-satu. Kalau Okay. tidak nanti tak faham. Okay. So orang akan kata macam apa, dia akan bincang tajuk macam, oh, cuba hang rasa tengok apa hang mengandung lagu mana abang, baru hang tahu lagu mana sakit tak sakit. Lepas tu lelaki sekali lagi akan balas pula. Oh, kalau lagu tu hang cuba buat kerja semua yang lelaki punya tanggungjawab, hang tanggung dosa semua ahli keluarga kita. Hang jadi macam aku, hang tanggung semua. Hang buat. Boleh tak? Kebalas. Okay. Hang try buat keputusan untuk semua benda. Mak suruh balik kampung nak buat keputusan. Balik kampung ni ke perang tu ni? Siapa nak buat keputusan? Kita ke bini kita? Kita yang nak buat keputusan. Hang try tengok lepas ni hang buat semua keputusan, hang tanggung sendiri. Lelaki akan marah kata lagu tu. Faham tak? Sebab apa? Sebab dia pergi kata tadi dekat suami dia, abang try tengok mengandung baru tahu rasa. Cakap Mengandung. tak tahu panjang Mengandung memang untuk orang perempuan dan muhasabah untuk diri dia. Lelaki dia ada dia punya muhasabah untuk diri dia. Dia kena pegang benda tu. Walaupun sebahagian orang kata, ustaz, itu sebenarnya analogi nak bagi faham. Bukan nak suruh rasa betul-betul. Betul, itu hakikat dia. Tetapi, benda tu dah drag. Hari ni dia tak jadi macam tu dah. Hari ni dia dah jadi over. Dia dah jadi cuba macam nak menuntut hak persamaan. Sedangkan persamaan antara kita Allah dah bagi dah. Persamaan antara kita Allah dah bagi dah. Okey, cuba tengok contoh. Ni saya bagi. Maafkan saya lah. Kalau tajuk ni orang Melayu saja bincang, tak apalah. Mungkin kita rasa orang Melayu ni, kalau bahasa ni ini brat brat, B-R-A-T, brat macam budak-budak ni mengada-ngada. Tak, cuba tengok Mak Saleh. Lagu yang dinyanyikan oleh siapa? Mungkin Eliza tahu, saya tak tahu. Tajuk dia apa? If I was a boy, apa? If I were a boy, apa tajuk dia? Oh, Ustaz. Ustaz tak tahu lagu orang putih, saya bahasa Melayu je. Oish, bohong. Hari tu tengok macam duk rakam lagu Mak Saleh ke apa ke. Itu je satu-satunya. Tak adalah satu. If Beberapa I were a boy, apa? Saya tanya apa? Siapa? If I a boy, I'm not a girl, I don't know. Siapa nyanyi lagu tu? Siapa nyanyi lagu tu? Beyonce, If I were a boy. Yes, Beyonce. Yes. Nampak macam saya terlebih sikit bahagian tu. Saya, maafkan saya. Maafkan saya dan kekhilafan saya. Saya pun tak tahu macam mana Beyonce boleh saya tengok. Okay. Maafkan saya. Okay. Tajuk tu, okay, maaf Maaf kalau saya cakap nanti orang kata macam, alah ustaz apa. Okay, sekejap Tajuk dia Beyonce yang nyanyi, tajuk Sekiranya Aku Lelaki. Apa Beyonce nyanyi dalam lirik dia? Dia kata aku akan sayang perempuan ni, aku akan apa payung dia, aku akan jaga hati dia apa semua. Tengok ada satu orang balas balik lagu tu. Oh ya. Orang lelaki yang menyanyi. Nigger juga. Apa geng-geng Thug Life jugalah ni. Kalau tak silap saya R. Kelly ke siapa dia? Cuba tengok. Saya nak search. Kalau saya cuba search. Dia ada jawapan balas balik kepada lagu If I Were a Boy. Sebab apa? Orang tak apa ni? Cuba tolong cari ni audience kita ni. Cuba cari. Tolong. Lagu tu ada dinyanyi balas balik oleh seorang lelaki. Siapa? Ada orang husnuzon kat Ustaz. Yang Dia Ustaz kata apa? Macam mana saya boleh tengok Beyonce? Ustaz ada orang jawab, saya rasa Ustaz tertengok masa iklan. Itu. Macam mana Ustaz tahu jawapan balas? Iklan penuh Aduh. Siapa tu? Apa? Cuba. Siapa? If I Were a Girl ada satu lelaki nyanyi. Bukan tajuk tu. Ada. Bukan.
ada satu orang nyanyi lagu dia. Apa? Sat. Macam mana kita nak search? Saya pun tak tahu. Jadi kita nak search, habis tu Ustaz search selama ni. Sebab saya dah terlupa apa macam nak cari balik. If Oh ni, if I were a girl could mess with the guys. No, not like that. I mean, when we get a nice dinner, I make sure they buy Dave. Bukan, Sat. Tajuk lagu dia. Nanti Sat saya cari yang betul-betul yang hampa ni mengarut. Ustaz, manalah kami tahu. Tak tahu Ni. Dia ada dia punya dia punya balah dia balik. Dia nyanyi, dia kata lirik dia kalau tak silap saya, dia ada bagi tahu kata kalau hampa nak jadi nak jadi lelaki, jangan fikir hak yang nak sayang perempuan tu je. Fikir nak bayar bil, nak bayar ni, nak buat ni, nak buat ni. Hang boleh buat tak? Kalau takat duk fikir sayang aja, semua orang boleh buat. Satu rumah je duk bergaduh, lagu pun duk bergaduh juga. Yes. So point dia apa nak bagi tahu? Point dia nak bagi tahu kata ini masalah global. Bila masalah global, maknanya benda tak settle dan apa cara yang kita buat sekarang ni tak settle sebenarnya. So, apa solution dia? Islam adalah agama yang bagi solution. Ini yang dikatakan oleh almarhum Syekh Ahmad Didat dan juga Dr. Zakir Naik. Islam adalah agama yang bawa solution. You ada problem, Islam bagi solution. So, sekarang ni, masalah gender, dia tak solve problem. Malahan dia bawa kepada benda lebih teruk. Maka Allah Ta'ala bagi kita jawapan dia. Jawapan dia apa? Allah dah letak dah keputusan. Lelaki dan perempuan pada fizikal dan perbuatan dan kerja tak akan sama. So jangan tuntut benda yang akan sama. Bila jadi macam tu, so you akan faham kenapa suami you berperwatakan macam ni dan kenapa isteri you berperwatakan macam ni. Benda ni dah dicerita dalam cerita Piramli. Piramli dah educate kita. Cerita pendekar bujang lapuk. Okey. Ketika mana 3 orang pendekar bujang lapuk ni sampai dekat rumah pendekar Mustar, mereka dijemput naik ke rumah. Bila naik ke rumah, anak dia hentak kaki, Cik Gurus hentak kaki masuk dalam bilik. Cik Gurus kata, "Ish, bencilah dengan ayah." Lepas tu mak dia kata, "Kenapa ni?" "Tu ayah buat masuk pencuri." Dia kata macam tu. Dalam rumah. "Mana? Tu 3 orang dekat luar tu pencuri." Dia ni bapa ajak masuk rumah buat kawan, lebih kurang begitu lah. Jadi mak dia pun pergi tengok depa 3 orang tengah sembang. Pendekar Mustar tanya, "Anak ni kerja apa?" Hak seorang ni, "Abang, kerja saya berbahaya Pak Cik, sambung ekor beruang." Hak seorang kerja kira bulu kambing, hak seorang tunggu ayam jantan bertelur sampai sudah tak bertelur. Jadi bila jadi lagu tu, dia kata, berat sungguh kerja ni apa semua. Lepas tu dia tanya, "Hak kami ligan tadi tu siapa dia?" Pendekar Mustar kata, "Tu anak Pak Cik." Cantik. Lepas tu dia tanya, "Ini pun anak Pak Cik?" "Ini isteri Pak Cik." "Apa khabar Mak Cik?" Lepas tu Mak Cik terjawab, "Khabar baik nak, duduk dulu, nanti Mak Cik siapkan kopi." So dia masuk dalam. Bila dia masuk dalam, dia habaq kat ni, budak-budak tu baik belaka. Cik Gurus kata, "Mak dengan ayah pun sama." Dia kata lagu tu. Mak dia jawab. Mak dia kata apa? "Kalau mak dengan ayahnya sama, yang mana jantan, yang mana betina?" Nak abang apa? Beza lelaki perempuan. Dia tak akan sama. Apa Ustaz skrip? Masya Allah. Al-Hafiz. Ada orang komen daripada Beyonce ke Piramli. Lepas ni cerita apa kita Cina. Astaghfirullah. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh. Saya pun ada sejarah silam saya. Biarlah saya dengan diri saya dan sejarah saya. Okey? Okey? Jadi seolah-olah kita nak bagi tahu kata, memang orang cuba educate kita. Lelaki perempuan tak sama. Sebab itu hari ni tajuk lelaki duk tukar muka perempuan, lelaki buat kita jadi isu benda ni. Sebab apa? Dalam Islam tak boleh. Nak menunjukkan tak sangat-sangat tak boleh sehinggakan Allah melarang lelaki buat macam perempuan, perempuan buat macam lelaki. Betul tak betul? Betul. Sebab Allah nak suruh kita terima lelaki dia macam ni.
perempuan macam tu. So sekarang ni problem kita ialah kita tak mau terima diri kita, kita nak rasa kita boleh buat semua benda. Tak boleh buat semua benda. Sebab tu Allah bagi ada perempuan, ada lelaki. Ada kerja yang perempuan tolong buat, ada kerja yang lelaki kena buat. Dia tak boleh buat semua. Tak boleh. Kalau tidak, you akan jadi, ni istilah orang putih, Jack of all trade, master of none. Ni bahasa Inggeris sebut. Bahasa Jawa Ustaz maksud dia? Oi, bahasa Jawa saya tak tahu, tapi dalam bahasa Melayu kata, hang nak jadi semua champion, satu haram pun hang takkan jadi. Tu maksud dia. Jack of all trade, master of none. Ini dia punya kata-kata. Bukan kata orang Melayu. Orang putih. Maknanya apa? Dekat negara Mat Saleh pun, di Europe, di Barat dan sebagainya pun, ada masalah macam ni. Hang satu orang nak buat semua benda. Tak boleh. Saya tak boleh buat semua benda. Heliza tak boleh buat semua benda. Jadi orang kata apa? Kita kena terima dulu benda tu. Terima. Tanam dia dalam diri kita. Aku tak boleh buat semua benda. Aku tak boleh buat semua benda. Sebab tu saya perlukan isteri saya. Dan isteri saya pula, dia tak boleh kata, abang, you tak boleh ke buat benda macam mana I duk buat? I tak akan boleh buat sampai bila-bila benda yang you boleh buat. Sebab tu I perlu you, you perlu I. Untunglah ada Tengok you bukti. dengan I. Maaf. Jangan buat sentak sangat, Eliza. Lapang dada. Lapang dada. Jangan buat sentak sangat. Tajuk ni kita dah habaq dah tadi. Bawa bertenang. Okey. Semoga Eliza dikurniakan orang yang baik dan boleh jaga Eliza sebaik-baiknya. Amin. Amin ya Allah. Okey, tengok. Okey, tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa saya nak sebut? Saya nak kata, bila ada benda yang saya tak boleh buat yang isteri saya punya, dan isteri saya tak boleh buat apa yang saya punya, kita akan mula untuk fokus apa benda yang kita nak buat. Faham tak? Faham. Instead of kita cuba nak suruh macam ni. Macam saya selalu beritahu, Islam dia nak kira apa respon kita. Dia tak mau kira apa yang orang tu boleh buat ke tak. Islam tak mau kira lagu tu. Dia nak tengok kita. Contohnya berlaku satu masalah. Dia nak tengok kita respon macam mana. Hak orang tu buat masalah, dia tak ada kena mengena dengan kita. Islam tak tanya kita, pasal apa dia ni buat. Islam nak tahu hang respon macam mana. So bila suami, dia tak akan tanya pasal apa isteri hang degil. Dia akan tanya hang respon macam mana isteri hang degil. Hang buat macam mana? Apa yang hang respon? Benda ni paling penting. Kita tak sibuk buat benda ni. Kita tak ada apps yang bantu kita untuk buat benda ni. Sehingga menyebabkan hari ni kita sibuk untuk lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Lelaki nak buat kerja perempuan, perempuan nak buat kerja lelaki pula. Ya salam. Kenapa suara macam? Kita jadi macam la ilaha illallah. Apa sudah jadi? Boleh dapat tak? Apa sudah jadi? Okay? So jom kita get back balik kepada diri kita. Jom let's go, kita patah balik. So bagi kita nampak, Allah bagi tahu kita lelaki perempuan tak akan sama. Tetapi amalan sama di sisi Allah. Amalan sama. Perempuan kena semayang, lelaki kena semayang. Lelaki kena semayang, perempuan kena semayang. Lelaki kena zakat, perempuan kena zakat. Okey, Eliza, maafkan saya. Maaf. Saya tak mau kacau benda ni. Sebab benda ni boleh dengar lagu ni, siapa nyanyi lagu tu? Tanya lagi. Rockabye baby, rockabye. Siapa nyanyi lagu tu? Tak tahu. Saya bukan Al-Hafizah. Hanya lagu tu. Nampak sangat aku teruk. Tak tahu dah rockabye. Tulis kan lagu tu ada dalam radio kan. Rockabye baby, rockabye. Lagu ni adalah lagu untuk ibu tunggal. Annie Mary. Lagu ni lagu okey, orang akan hairan kenapa saya highlightkan lagu. Sebab macam ni. Di negara di barat, lagu ni adalah jiwa mereka. Orang Melayu pantun, gurindam, qasidah, syair, kita punya susunan macam tu, itu kita. Lagu ni kadang-kadang kita menyanyinya ikut dan. Betul tak? Nyanyinya. Orang barat, lagu ni adalah jiwa mereka. So bila saya highlightkan lagu, dia apa kita kata, jiwa dia orang lah. Ya, jiwa dia apa. Bila saya highlight ni maknanya dia bukan
Bukan orang Melayu je. Selalu orang kata, this is Asian lah. This is Asian problem. This is Asian style. Kita selalu kata lagu tu. Tak, Okay. benda ni global. Global. So bila saya nak cakap ni, bukan saya nak menghina ibu tunggal saya. Bukan. Saya bagi tahu ni, saya nak bagi tahu kata, okey, ibu tunggal nanti boleh dengar lagu rockabye. Ni okey dia boleh dengar. Tapi saya nak bagi tahu kata apa? Cuba kita tengok betapa miserable-nya kehidupan seorang perempuan yang pada asasnya dia kata tak apa, dia boleh hidup tanpa lelaki dan mereka berpisah. Bila dia kena jaga anak-anak dia kena hidup, dia kena struggle dengan rumahnya dan sebagainya, kita akan nampak ada susah di situ. Sama juga dengan lelaki yang mana bila dia kata dia boleh hidup tanpa isteri dia, bila dia duduk berpisah, orang akan tengok dia mula ada jambang, dia jadi tak terurus, barangkali mungkin dia jadi sedikit gemuk, mungkin ada jadi sedikit kurus-terus, dia akan jadi macam orang nampak macam tak terurus. Sedangkan kita kata kita boleh hidup tanpa pasangan kita. Sebab tu Islam jaga benda ni. Sebab itu tadi kan tajuk saya bila saya cakap bab ni, saya kata apa? Bila kita kahwin, bukan semua orang suka kita bahagia. Sebab apa? Cuba buka dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Allah dah bagi tahu dah bahawa setan kerja dia akan memisahkan antara suami isteri. Allah. Ini hadis Imam Muslim dengan elok-elok saya bagi tahu. Ini hadis Imam Muslim Eliza, saya dah tak baca dah ni semua. Saya tak boleh baca dah benda ni semua. Tak ikut dah. Apa? Comel Ustaz. Dah. Saya dah. Cantik Ustaz. Ustaz cantik. Jangan puji hijau. Cantik Ustaz. Dahsyat sekali semua kat Ustaz je. Allah. Tadi mungkin daripada ikut perbincangan Eliza dengan Ustaz Said. Mereka dah tengok perbincangan yang baik-baik. Masya Allah. Itu kitab tadi kitab. Masya Allah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ni lain sikit. Dulu belajar lagi. Alright. Jom kita sambung. Tengok saya sebut ni. Apa tadi saya nak kata? Surah Al-Baqarah. Setan. Okey, tengok Ini hadis Imam Muslim. Dengar elok-elok. Ni hadis Imam Muslim. Imam Muslim kata macam ni. Rasulullah kata yang diriwayatkan Imam Muslim lah. Okey, hadis sahih. Syaitan atau iblis, dia ada tempat perhimpunan mereka. Antara tempat berhimpun mereka adalah di tengah laut. Okay? So ketika mana iblis berkumpul bersama dengan orang suruhannya, syaitan lah, iblis ketua, syaitan ada di sekeliling dia. Iblis akan minta report sistem reporting tu dia nak dengar. So dia akan tanya, okay, setan, hang buat apa hari ni? So setan ni bagi tahu dekat ketua dia, betul? Hari ni saya berjaya menggugatkan orang khusyuk dalam sembahyang. Si iblis akan kata, bagus, kamu dapat ganjaran banyak ni. Lepas tu tanya pula setan lain, hang setan apa dia? Setan ni kata pula, saya berjaya bagi seseorang menghina orang dalam internet, dalam alam maya. Bagus bagi orang-orang sentiasa menghina, dapat ganjaran banyak ni. Tapi bila mai satu orang setan, dia kata dekat iblis, apa dia? Iblis tanya, hang apa hang buat? Setan ni kata, saya telah berjaya memisahkan antara suami dan isteri, atau saya dah berjaya bagi suami isteri bergaduh. Iblis akan kata kat setan ni, kamu mari dekat dengan saya. Kamu saya naikkan pangkat jadi orang kanan saya. Beza ganjaran yang diberikan kepada setan yang berjaya memecah belahkan keluarga. Ustaz, sekejap minta maaf nak selit. Adakah benda ni dia boleh naik pangkat juga kepada orang yang nak berkahwin, bertunang dan kemudian putih? Adakah sama juga konsep dia? Wallahu alam. Saya tak berani kata macam tu. Tapi kalau fikir dari segi konsep, boleh jadi sama. Putih tunang, orang bagi putih. Tapi sebab bertunang ni ada dalam syariat, dan memang syariat pun kata benda ni boleh untuk dipisahkan. Jadi mungkin kalau kita nak kata 100% tidak, tetapi sekiranya nak kata cibih-cibih dia sikit-sikit boleh. Tapi kalau kita nak lebih, dia adalah kepada perkahwinan. Benda yang dah konkret, benda yang dah diikat, diijab qabul. Boleh faham Jadi nampak tak, even di kalangan iblis sendiri, dia ada dia punya standard dia, iaitu orang yang bagi orang tak khusyuk, tak semayang, ini semua standard biasa. Tapi kalau hang boleh pisahkan suami isteri, hang terus jadi orang kanan aku. Hadis Imam Muslim. Jadi seolah-olah kita nak abang kata, dalam keluarga, dalam menjadi manusia, membina keluarga ni adalah satu misi yang besar sebenarnya.
Sebab itu kita nak semua orang lelaki dan perempuan faham benda ni supaya kita jangan berpisah mudah sangat. Sebab akhir zaman ini yang paling banyak akan berlaku, Nabi Habang. So kita tak mau jadi macam tu. Kita nak hindarkan sebab kita dah tahu Nabi Habang akan ramai orang yang akan bercerai. Kita tak mau jadi yang tu. Kita nak elakkan diri kita daripada jadi yang tu. Jadi sebab tu ilmu mengenali lelaki dan perempuan, dia start dengan apa tadi? Dunia ini tak kekal. Ada orang kata, Ustaz, kalau macam tu boleh tak kita sabitkan juga hubungan suami isteri ini juga tak kekal? Ya, tetapi bukan dalam keadaan perceraian. Dia salah seorang akan meninggal. Itu maksudnya. Orang kata macam mana kita tahu maksud dia lagu tu? Maksudnya adalah dasar daripada kehidupan para Nabi. Nabi dengan isteri Nabi, semuanya, Alhamdulillah, kekal sampai akhir. Tapi ada tak Nabi yang bercerai? Ada. Nabi Ismail. Nabi Ismail kan kahwin dengan isteri yang pertama. Nabi Ibrahim suruh pisahkan. Kahwin dengan isteri kedua, kekal. Tapi beza pula dengan Nabi Nuh dengan Nabi Nabi Lut. Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Sehingga isterinya meninggal dunia dalam keadaan lawan Tuhan. Dia kekal menjadi isteri kepada Nabi Lut dengan Nabi Nabi Lut dengan Nabi Nuh. Kekal isteri mereka sampai akhir. Boleh faham tak? Dia tak pisahkan. Seolah-olah nak tunjuk bahawa objektif kepada kehidupan ini adalah kita kena duduk sekali. Berjaga benda ni. Sebab kalau kita tak jaga, dia mudah sangat untuk spark supaya berlaku pergaduhan. Okay. Yang waktu PKP tu sebab memang 3 bulan kan duduk sekali. Tapi kita tak bincang tajuk ni. Kalau betul sepatutnya kita bincang tajuk ni. Betul tak? Tapi tak apa. Allah bagi, mesti ada masanya. Kan? Allah bagi ada masa dia. Sebab lagipun sekarang pun berpanjangan. Kan? Wallahu'alam. Habislah. Dah lah. 1.5 jam lah. Macam tu je. Macam tu je lah. Kaedah Ustaz. Nota saya banyak. Ustaz, bagi dah tinggal. Okay, kalau bergaduh kan, fighting. Macam mana untuk elak bergaduh. Kita dah tahu dah. Okay. Tahu je amalan kan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buka surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Surah yang ke-92. Semua formula yang saya bagi tahu ni, saya buat, saya dapat. Semua orang lain buat, semua orang lain dapat. Saya tak buat, saya tak dapat. Semua orang lain tak buat, semua orang lain tak dapat. Sama aja. Okay? Dia tak kata saya selamat sebab saya... Dah. Untuk keluarga, you have to work out. Macam mana kita boleh tahu perkataan work out? You have to make it happen. You have to work it out. You have to... kita kata? You have to... Kalau bahasa ni saya tak tahu nak kata macam mana. Maksudnya, hang kena buat lah cerita dia. Tak, hang kena buat. Benda ni kena buat. Alright, jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Okay, Allah kata apa? Demi malam. Allah bersumpah dengan malam yang menyelubungi. Dan demi siang ketika dia keluar terang. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Dan demi Allah yang menciptakan lelaki dan perempuan. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Kamu punya survival hidup tak sama. Kamu punya survival hidup tak sama. Sa'ya dekat sini, sa'ya dia ada 3 terjemahan. Pertama, strive untuk hidup. You strive. Benda yang you strive kita panggil sa'a. Yang kedua, sa'a juga dengan maksud run. Run. You run. So, satu, strive. Yang kedua, run. Berlari. You bekerja. Yang ketiga, effort. Effort. Okay? Dan yang keempat, ada satu lagi. Apa dia? Segera. Okay. Tulis perkataan ni. Yang pertama apa dia? Strive. Strive. Strive maksudnya strive. Usaha. Betul tak? Strive ni dia apa? Strive apa? Cepat.
ke? Strive to get straight A. Strive. Tak tahu. Dia bahasa Melayu je. Tahu. Bahasa Inggeris tak tahu. Berusaha lah, betul lah. Strive berusaha. Strive you punya usaha. Maknanya strive ni dia bukan you buat. You buat lain, you do. Strive ni sungguh-sungguh. Dia gigih. Dia berusaha tapi bersungguh-sungguh. Itu perkataan strive. Mujahadah tu Ustaz? Bukan? Mujahadah, kalau jihad. Strive jihad. Okay. Alright. Yang kedua, tadi apa dia? Run. Run dia tak sama dengan walk kan? Pada apa? Pada satu lajunya. Yang satu lagi pada perbuatannya. Jalan dia bersahaja. Lari dia mesti kena betul-betul. Kalau you tak lari betul-betul, dia tak akan jadi lari. Betul? Itqan. tak payah terjemah. Okey. Yang ketiga? Ketiga, effort. Effort. Effort yang dimaksudkan effort di sini mesti kena selari dengan dua ni. Apa dia? Mesti kena sungguh-sungguh. You mesti kena buat sungguh-sungguh. Jadi, inna sa'yakum lasyatta, benda yang sungguh-sungguh baru membuatkan lelaki dengan perempuan tadi tak sama. Kalau malas, lelaki sama dengan perempuan sama. Lelaki malas akan dapat result sama, perempuan malas akan dapat result yang sama. Okay? Alright. Yang keempat? Segera. So dia selari dengan run tadi. So apa dia? Kalimah Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, inna sa'yakum lasyatta, kita kena buat segera. Benda yang kita nak buat hari ni. Lelaki, you nak berubah, you kena segera berubah. Baru you berbeza dan you akan dapat kejayaan untuk jadi suami yang baik. Kalau you bertangguh, you procrastinate, dalam bahasa Inggeris kata, then you akan result dia sama. Ini baru perkataan tau. Kita tak ambil formula. Formula dalam surah tu ada. Tapi ini baru perkataan sahaja. Sebab itu nak berubah kena segera. Nak buat keputusan. You mesti kena buat keputusan tu dalam kadar yang segera. Tak boleh tangguh. Anak kita tanya. Isteri kita tanya. Suami kita tanya. Yang ni macam mana ni? Kita nak ni. Isteri tanya. Bang, you jadi tak ni nak balik kampung? Tunggu lah minggu depan lah jawab. Jadi orang akan, isteri akan bermain di fikirannya. Suami aku tak suka balik kampung ke? Suami aku bergaduh dengan mak aku ke? Faham tak? Assumption akan mula wujud. Yes. So benda-benda ni semua mesti kena segera. You have to work it out. You have to sungguh-sungguh. You make it happen. Inilah yang membuatkan lelaki dengan perempuan berbeza. Dia akan buatkan berbeza. Dia akan buatkan result kita berbeza. Tetapi di sisi Allah kita akan... Saya pun tinggal 20%. Kenapa pula Ustaz? Ustaz nak ijaz kasidah dia Ustaz pergi ambil power bank ke? Tak ya, saya duduk dekat tepi kabel, wire. Cucuk lah jolor masuk. Tapi saya tahu kalau saya cucuk, kita akan kekal lama. Jadi kita akan berhenti segera. Ustaz tu tak payahlah segera tu. Tak apa Ustaz. Kita sampai ni dah kiam mulai. Oi, lama sangat esok nak bangun takut lajak subuh. Okey, segera. Betul. Alright. So kalau kita malas, kalau kita tanggung, kita tangguh dan sebagainya, kita akan tak dapat benda itu. So okey, apa Allah Taala beritahu? Allah kata apa? Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Taala kata, siapa yang jalan kebaikan dan takwa, dia jelas pada dia. Fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang jelas pada dia jalan kebaikan dan juga jalan ketakwaan, dan dia ambil jalan tu serta ia yakin dan dia ikut, maka Allah Ta'ala beri kepada dia kemudahan untuk sampai kepada syurga. So, kesimpulan daripada perbincangan kita hari ini untuk tajuk ni, episod pertama. Pen merah, pen biru yang pertama. Okay. Apa kita dapat? Yang pertama, bila nak sembang tajuk lelaki perempuan, kena tahu dulu. Apa dia yang pertama? Sabar. Bukan. Sebelum sabar. Sama. Sebelum tu, yang pertama tadi kita dah bincang ayat Quran bagi tahu kata apa? Okey, surah An-Nahl ke? Dunia semua tak kekal.
Itu ke? Yes, Okay. itu topik yang pertama. So bila bincang tajuk lelaki dan perempuan, topik yang nombor satu kena tahu benda semua tak kekal. Termasuk masalah. Dan juga termasuk hubungan suami isteri jugalah. Ya. Jadi kena ada usaha pada kita untuk kekalkan dia. Alright, satu. Yang kedua, apa? Yang kita nak jawab. Yang Ha. kedua, tentang pahala sabar. Bukan. Yang Bukan kekal adalah benda di sisi Allah. Oh. Kan Ustaz Syed dah ajak. Selain kita menafikan sesuatu, kita kena isbatkan juga. Okey, kita kata benda tak kekal. Jadi apa yang kekal? Amalan. Apa Yes. kita buat. Baik Cara ke buruk, kita semua respon. Tadi ayat yang last kali kita bagi, surah Al-Lail tadi. Itulah Ya. jawapan dia untuk yang tadi tu. Yang kekal di sisi Allah tu apa dia? Yang kita sungguh-sungguh, yang kita buat betul-betul, kita nak berubah. Yang ni semua strive, apa tadi? Strive, run, run, effort, and segera. yes. Benda ni semua di sisi Allah kekal. Settle. Okay. Yang ketiga, Takut dah nak barulah. sebut Yang ketiga lagi, barulah pahala dan pahala sabar. sabar. Barulah sabar. Baru sabar. Jadi bila bincang tajuk lelaki perempuan kena sabar. Heliza ada perangai Heliza, saya ada perangai saya, isteri saya ada perangai isteri saya. Biasa ada kala especially macam orang perempuan. Okay. Kalau boleh saya boleh bagi saya peluang tak untuk saya buat penutup untuk perbincangan kita hari ini dengan mengatakan apa dia? Tengok Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak bincang tentang hukuman kepada lelaki dan perempuan, Allah bincang hukuman dia tetap sama. Contoh, zina. Lelaki yang berzina, perempuan yang berzina. Apa hukuman dia? Rejam. Kena sebat. Rejam yang dah kahwin. Yang rejam yang dah kahwin. Yang kalau tak kahwin, dia kena sebat. So yang dah kahwin, kena rejam. So, sama tak hukum dua-dua? Sama. Nampak tak? Sama. Orang lelaki dan orang perempuan yang tak kahwin dua-dua, kena sebat. Okay. Orang lelaki yang tak dah kahwin, orang perempuan yang dah kahwin, kena rejam. So, sama tak? Sama kan? Lelaki perempuan, hukum dia sama. Lagi, mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki kah yang mencuri, perempuan kah mencuri, potong tangan dua-dua. Sama kan? Ya, nampak? sama. Di sisi Allah sama tak lelaki perempuan? Sama. Yes. Yang tak sama apa dia? Usaha kita di atas muka bumi ni. Lelaki dia ada kerja dia kena buat, perempuan dia ada kerja dia kena buat. Orang perempuan jangan bila tengok lelaki hanya duk fikir untuk sayang perempuan saja. Dia kalau lagu tu dia akan nampak macam senang. Kalau lelaki pula dia tak boleh nampak perempuan ni kerja duk layan nafsu dia aja. Kalau lagu tu dia akan nampak senang. Dia kena tahu lelaki dia ada kerja dia, perempuan dia ada kerja dia, kita semua akan ditanya depan Allah esok. Hukuman kalau lelaki tak buat kerja dia, walaupun kerja dia beza daripada perempuan, kalau dia tak buat, dia kena godam dengan Allah Ta'ala. Kalau perempuan, kerja dia beza daripada lelaki, tapi kalau dia tak buat, dia kena godam dengan Allah Ta'ala. Sama. Dan yang ketiga, apa dia? Aurat dan pandangan. Aurat dan pandangan. Surah Nur. Okey, macam ni. Saya bagi lagi sekali ya. Zina tadi surah An-Nur. Surah yang ke-24. Ayat yang kedua dan ketiga. Okey. Mencuri tadi, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Ayat yang ke-38. Dia satu ayat je, tapi ada dua-dua. Boleh dapat? Okey. Yang terakhir tadi dia panjang sikit tapi berturutan. Berkaitan dengan aurat dan pandangan. Surah An-Nur, surah ke-24, ayat 30 dan 31. Aurat Aurat dan pandangan. Tengok sini, last penutup. Ni nak abang. Nak abang, tengok ni. Right. Ayat 30 Allah kata, hai lelaki, tunduklah pandangan kamu dan jaga aurat kamu. Okay. Ayat 31 Allah kata yang sama juga. Hai orang perempuan,
tunduk pandangan kamu, jaga aurat kamu. So apa maksud dia? Macam mana orang lelaki tak boleh tengok orang perempuan auratnya dan sebagainya, orang perempuan pun tak boleh tengok orang lelaki juga pada auratnya. Perempuan duk tengok lelaki dada besar tu dia sadar tu kan. Duk huyo teliuknya apa? Hang pun berdosa sama macam lelaki tengok orang perempuan. Jangan kata, oi dah orang lelaki hang kena tunduk bawah. Orang perempuan pakai lagu mana pun tak apa, hang jangan duk ni. Time orang perempuan duk tengok orang lelaki duk terjun masa apa kan orang bincangkan tajuk. Kenapa pertandingan berenang orang perempuan lelaki duk tengok tapi orang tak pernah bincang pun time pertandingan lelaki berenang orang perempuan tengok. Betul tak betul? Tak boleh macam tu. Macam mana lelaki kena tunduk pandangan, perempuan pun kena tunduk pandangan serupa juga. Kalau tidak, dia akan bagi gaduh sampai sudah kita tak selesai. Sebab tu, hukum hakam di sisi Allah, kita sama lelaki perempuan. Tetapi, pada sudut kerja, Heliza kerja Heliza. Saya kerja saya. Saya kerja saya, isteri saya kerja isteri saya. Dia tak akan sama. So, kalau orang perempuan kena susun takbir rumah, dia kena susun takbir rumah. Bagi orang lelaki, dia jahanam rumah tangga itu. Orang lelaki, dia kena pastikan keuangan dan sebagainya kena jaga. So, dia kena fokus benda tu. Dia tak fokus, dia cuba lari. Ataupun dia cuba corner tempat lain. Akan jahanam kehidupan. Sebab tu hari ni kita tengok banyak benda porak-peranda. Sebab kita tak letak betul-betul. Kan? Jadi susah kan? Sebab kita dah lalu norma yang salah ataupun norma yang tak betul dengan ni. Sama juga. Cuba tengok. Kita ada kementerian wanita. Kita tak ada kementerian lelaki. Betul tak? Kita ada untuk contohnya ibu tunggal. Persatuan ibu tunggal apa semua. Kita tak ada persatuan bapa tunggal yang membela bapa. Jadi kita tak bincang pun tajuk kita bincang tajuk kenapa orang perempuan ramai nak bunuh diri. Tapi kita tak bincang tajuk yang ramai bunuh diri. Orang perempuan nak bunuh diri. Tapi yang ramai bunuh diri adalah orang lelaki. Sebab kita tak ada tempat untuk orang lelaki nak motivasi diri dia. Ini kan report government Malaysia punya report. Statistik menunjukkan orang perempuan ramai daripada lelaki yang nak bunuh diri. Tetapi statistik menunjukkan yang bunuh diri ramai lelaki berbanding orang perempuan. Kenapa kita tak layan ikut kehendak situasi? Kenapa kita buat macam, perempuan yang kita kenal ni, lelaki? Tak boleh macam tu. Dia akan bagi porak-peranda. Dan sekarang terbukti tak porak-peranda? Sebab tu Islam dah bagi dah. Islam dah ajak dah. Ada benda yang kita kena settle mereka. Ada benda yang kita kena buat. Perempuan istimewa, lelaki pun istimewa. Kalau tidak, macam mana boleh ada Rabi'atul Adawiyah, dalam masa yang sama ada Hasanul Basri? Macam mana boleh ada Sayyiduna Ali, dalam masa yang sama ada Siti Fatimah? Macam mana boleh ada Siti Maryam, dalam masa yang sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada Nabi Isa. Siti Maryam special, Nabi Isa special. Siti Maryam melahirkan tanpa suami. Nabi Isa tidak ada ayah. Jadi dua-dua special. Boleh faham itu yang saya tengah highlightkan. Manalah nak tahu tajuk kita ni mendapat perhatian, esok orang mula bincang di peringkat government untuk bantu. Jadi senang. Kalau tidak, dia tak settle. Dia tak settle. Dia akan jadi isu. Dia akan benda ni kenapa orang tak mau settle? Kebiasaannya dia akan mudah jadi tajuk politik. Dia akan mudah jadi tajuk politik. Dia akan mudah jadi ni dia sebut ada Khalid Al-Walid. Bila ada Khalid Al-Walid, ada juga itu lagu Omahana juga tu. Khaulah. Nyanyi sikit Ustaz. Macam mana? Abu Hurairah seorang yang hebat. Beliau rajin menunaikan solat. Mari kita tunaikan solat.
Betul je. Pada suatu masa dahulu ada seorang pahlawan yang hebat, sangat berani. Dialah kaulah wanita hebat. Kaulah seorang wanita yang hebat. Beliau rajin menunaikan solat. Saya nak jadi hebat. Mari tunaikan solat. Macam Syah Ustaz. Ustaz, janganlah habis. Aku 10%. 20%. Berpeluh je janganlah Ustaz. Alright. So, marilah sama-sama kita, kalau yang tengok ni isteri, jom sayang suami kita dengan tanggungjawab yang dia ada, yang tak sama dengan kita. Kalau yang tengok ni suami, jom kita sayang isteri kita dengan tanggungjawab yang dia ada, yang tak sama dengan kita. Ustaz, Dan mungkinlah. nanti Ya. dan jom dua-dua suami isteri buat benda yang supaya kita sama di sisi Allah tu. Apa dia? Amal ibadah. Suami kena ada zikir, isteri kena ada zikir. Suami kena ada selawat, isteri kena ada selawat. Sebab tu Nabi dengan isteri-isteri Nabi, selain buat kerja, Nabi mesti bagi amalan. Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi, Nabi bagi zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Isteri Nabi yang lain dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kalau yang bujang, jom belajar. Belajar ya. Kena belajar kenal orang perempuan. Kena belajar kenal orang lelaki. Jangan belajar macam mana nak suruh lelaki sayang kita. Tak mau. Dan jangan juga belajar hanya semata-mata kita terror kat mana. Kalau tidak, kita akan jadi macam syok sendiri. Habis kita. Kalau begitu Ustaz, macam mana nak memperbaiki keadaan, mungkin keadaan, yelah bila dengar ceramah ni, okey nak perbaikilah. So apa first baby step supaya tak mengejut? Suruh tengok kita punya live ke? Dah tengok live tu, itu untuk ni je, basic idea. So the first idea is, ni formula yang saya buat untuk saya ubah diri saya. Ingat saya pun kahwin, belajar kehidupan kahwin. Bila orang tanya macam dulu isteri saya kata kat saya, kenapa you saya bagi tahu isteri saya kata apa? Janganlah marah saya. Saya pun baru first time kahwin. Tak pernah ada pengalaman kahwin. Jadi mestilah ada error. So apa yang saya buat untuk diri saya supaya saya boleh ubah dan sentiasa cuba. Pertama sekali, semua orang yang dengar ceramah, alah ni tengok Eliza pandai pancing saya. Kenapa Ustaz? Kita patutnya dah berhenti lah. Power bank kan? Saya kena cucuk saja. Tak penting Ustaz, sebab Ijaz bukan apa, Ijaz mewakili Nurtizen yang bila habis live takut dia orang blur. So habis tu nak buat apa step dia? Okey, step yang pertama. Yang pertama sekali. Semua yang dengar kita punya perbincangan ni mesti terdetik idea masing-masing. So, you have to jot down. You have to jot down your ideas. You have to jot down your ideas. Saya ada 3 buku tau. Ini buku merah. Hak ni buku hijau. Hak satu lagi buku office. Buku office untuk tulis nota ceramah. Buku hijau untuk coret idea. Buku ni untuk idea berkaitan dengan saya, keluarga saya dan masa hadapan. So you have to jot down. You punya segment. You have to have your blueprint. You have to have your idea, coretkan dia satu. So every time you ada idea, you have to jot it down. So you have to jot down your idea. Sekarang ni bila you dengar saya cakap, semua orang yang dengar saya cakap mesti akan ada idea. Aku nak beli bunga lah kat bini aku. Aku nak masak kat suami aku. Tulis, jot down dulu. Clear your mind. Kosongkan dulu. Cara kosongkan, tulis. Bila kita tulis semua, nanti otak kita jadi kosong. Kita sendiri akan rasa macam, otak aku dah kosong. So daripada otak kosong, then baru kita bincang. Okay? So, yang kedua, idea maksudnya apa yang kita nak buat? Apa yang orang bukan apa nak buat. Apa yang saja terlintas daripada dengar kita punya kuliah ni, tulis dulu apa dia nak buat untuk diri dia. Saya nak baca buku ni. Bila kita cakap lagi, tiba-tiba ada orang ingat, aku nak baca buku Men from Mars, Women from Venus. Tulis. Aku nak baca buku Men from Mars, Women from Venus. Lepas tu sekali ada pula kata, aku nak kena baca buku yang ni yang Ustaz Syed Kadir bagi kat saya. Nama buku ni ialah
Bagi tahu. wajah kasih Rasulullah. Wajah kasih Rasulullah. Warna pink buku ni. Wajah kasih Rasulullah. Bacaan tu. Lepas tu ada pula yang kata, aku kena mula untuk cari income kepada diri aku sendiri. Side income kena ada ni. Tulis side income apa semua. So dah jot down semua. Then baru kita tulis goal kita. Pecahkan satu-satu. Cara nak pecah mesti dengan tarikh. Jangan pecah benda tanpa ada tarikh. You don't have a deadline, it will be your deadline. Deadline. Dead mati terus, tak ada terus. So you kena ada deadline dia. You kena ada deadline dia. Yang ni bila? Aku nak mula baca ni bila? Tak maulah bulan depan. Kalau setakat membaca, buku dah ada, bacalah hari ni. Malam ni baca semuka. Boleh dapat So 2 tu cukup. Formula 2 tu dulu. So daripada situ, then you know where you have to go. So start dengan tulis dulu, lepas tu tulis tarikh. Bila. Ingat jangan ikut saya. Ikut you yourself. You okay, contoh macam ada yang tulis tadi. Ustaz, saya rasa saya nak pergi umrah. Okay? You nak pergi umrah bila? Tak perlu saya. You je bagi tahu. Saya nak pergi lagi 2 tahun. It's okay. Tulis 2 tahun. Tulis tarikh dia. Berapa? Be specific. Then you akan dapat. Wow. Dan? Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullahu khair Ustaz. Ya Allah, tak sia-sialah selain daripada tahu I were a boy, I were a girl, I was a baby. Selain daripada tu, Masya Allah malam ni. Okay. Ada orang tanya, next bila? Orang tanya tu, Ijaz mewakili dia orang lah. Sebab Ustaz, kan kita tinggal lama-lama. Wah, Ustaz nak pergi cari buku pink ke apa tu? Bukan. Ini akhlak mulia. Mana hadis akhir ni ilmu. Sekejap Ustaz, macam mana? Oh, tapi tu mungkin topik lain pun. Okey, tengok ni. Tajuk dia ilmu dan ulama. Tengok Ustaz, next kita buat untuk kawal emosi ke? Kawal marah. So, lelaki perempuan juga, pen merah, pen biru, you buat I marah you. Gitu. Tu dia. Sekejap Wah, take your time. Bukan. Sekejap. Oh, bukan. Semua kata yes, kawan marah. 68. Okey, tengok. Bukan ni Nampak? Hadis Nabi Hadis Nabi. Apa dia? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri maqam dia sebelah dengan Sayyidina Sa'ad dekat maqam Baqi'. Apa Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu. Apa dia? Janganlah kamu menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran. Maknanya apa? Ilmu kena tulis. Idea kena tulis. Kalau tidak dia hilang. Betul. Nabi yang suruh kita. Ilmu, ada satu hadis lagi Nabi. Tadi saya nak cari yang satu lagi tu. Hadis Nabi satu lagi ialah ikat ilmu itu dengan cara menulis. Nabi kata ikatlah ilmu itu dengan cara menulis. Ustaz, imam mana yang guna ayat liuk sebab dia tak ada ni? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ustaz, saya dah kalau tiap-tiap malam buat live dengan Ustaz, saya rasa daripada Terengganu dah pergi utara. Cara cakap lagi dalam daripada ikat dengan itu ilmu. Satu hadis lagi Sekejap. Saya cari sekejap bagi settle supaya orang tahu formula yang saya bagi tadi tu sebenarnya hadis Rasulullah. Janganlah ingat formula saya dah Nabi yang ajar. Sambil Ustaz cari, ada orang kata buat
anger management. Lepas tu ada yang cakap macam mana nak kawan maki bila main game. Kita marah kan main game, jadi orang pun maki. So laki perempuan semua nak tajuk ni. Okay. Macam Ustaz dah jumpa sesuatu. Dia lupa lah lelaki dia dengar dua perkara ke ya? Dia buat sambil dia dengar. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini adalah silsilah sahihah. Dalam kitab silsilah sahihah yang apa dia Nabi kata? Qayyidul ilma bil kitabi. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Tu hadis Nabi yang sebut. Okay. Hadis Nabi. Masya Allah. Kena tulis. Ustaz? Oh, ingat ke Ustaz? Lagi. Okay. Wallahualam. Yes. Jadi sebab tu bila semua kita panggil idea, tapi benda tu sebenarnya ilmu. So tulis. Lepas tu pecahkan dia, letak tarikh. Apa kita nak buat? InsyaAllah jadi. Ustaz. Settle. Ijaz Dah, kan? habis. Nak tidur. Ijaz kan? Tak, bukan. Ijaz kan? Hari-hari rasa nak exercise. Tapi tak pernah exercise. Mulut je. Tulis. Yeah. Saya nak exercise bila saya nak tarikh ni, saya mesti dapat berat badan banyak ni. Tulis. Baru you work out. Dia nak berat. Bukan nak turun. Tak apa. Okay. Boleh tambah weight gain. Banyak dah makan. Ustaz, jazakumullah khair. Ustaz, next dalam request pen merah, pen biru kawal marah kepada you. Betul? Wow. Okay, boleh. InsyaAllah kita cuba. Right. Okay, tapi, nanti kami berbincang lagi. Dah buat tak payah. Okay. Boleh, insyaAllah. Kawal marah penting Ustaz sebab sekarang boleh. Paling Sepuluh setengah, 2 jam lebih kita bersiaran pada malam ini. Memang Ustaz, Masya Allah ya. Dan kita doakan semoga Allah berkati Ustaz dan segala apa yang Ustaz usahakan ini. Ya Allah ganjarkan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat tanpa hisab yang terbaik untuk kita semua. Semoga kita ini menjadi orang yang berlapang dada dan apapun semuanya tak kekal. Macam lagu siapa nyanyi tu kan? Tiada kita punya Ustaz Asri ya? Allah punya. Yang dan yang tu Iwan, Abang Irwan. Tu Abang Iwan. Kalau yang ni Ustaz Asri, arwah Ustaz Asri. Lagu yang mana? Allah punya ke apa yang Ustaz Asri punya? Mana? Lagu Asri Ustaz lupa tu kuih. Ustaz orang putih Ustaz ingat. Masa aku tengok yang orang putih tu lah yang aku lupa. Apa lagu? Ready power bank nanti, diorang suruh ready sebab kita punya live lama-lama. Jadi kena ready power bank insyaAllah. Ya penutup pun kita tutup dengan lagu. Ada lagu orang kaya. Mana milik kita? Mana milik kita? Macam mana? Mana milik kita? Yang tu kan? Yes. Terima Okay. Alright. Alhamdulillah kita tutup dengan lagu. Semua. Kamu dah gelak dah. Jom. Kita tutup pun. Lagu juga jadi Ustaz. Kita tutup dengan doa lah. Lagu-lagu juga. Kita tutup dengan doa. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah, tak tahulah Ustaz sangat dipuji melambung pada malam ini. Ustaz best, Ustaz best. Jadi tak apalah, itu antara Ustaz dan di sisi Allah tu adalah yang kekal di sana insya-Allah. Allah.
Okey Ustaz, kita berundur diri dulu. Jangan lupa doakan kami di dalam setiap doa-doa Ustaz. Ya, Kak Ja akan save lagi Ustaz, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwan. Saya tadi jadi serius sebab ada mesej daripada bos. Jom jumpa lagi. Bye. Ada mesej daripada bos. Oh, Ada benda nak kena discuss sikit. Bye. Assalamualaikum. Salam.